الحمد لله القائل وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru kepada diri saya dan tuan-tuan sekalian, marilah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tunaikanlah segala suruhan Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala tegah larangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai hidup kita, bahagia di dunia dan di akhirat. Setiap orang mempunyai kampung halaman yang merupakan tempat dilahir dan dibesarkan, tanpa mengira keadaannya susah atau senang, jauh atau dekat. Seseorang itu biasanya tetap merindui kampung halamannya sebagai kehidupan yang harmoni, pengalaman yang indah dan suasana yang tenang. Sebelum balik kampung, seseorang itu akan membawa bekalan yang mencukupi dan memastikan segala keperluannya tidak tertinggal. Semuanya dilakukan supaya kegembiraan dan kenikmatan balik kampung dapat dirasai. Dengan mukadimah itu, mimbar hari ini akan memperkatakan tentang iktibar balik kampung. Hadirin Jumaat yang dihormati sekalian, sedar atau tidak bahawa kita berada di muka bumi ini hanya menumpang sementara dan tidak akan kekal. Sama ada kita suka atau tidak, bersedia atau belum, apabila tiba saat dan ketikanya, kita terpaksa meninggalkan dunia ini untuk balik ke kampung yang kekal abadi, yaitu akhirat Allah Subhanahu wa taala. Malang sekali bagi yang tidak membawa bekalan atau bekalan tidak mencukupi. Pada ketika itu barulah ia meyakini tentang keperluan membawa bekalan yang sebenar, lantas menyesal dan merayu agar ditangguhkan seketika bagi mencari dan menambah bekalannya. Sesungguhnya rayuannya hanyalah sia-sia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat 10 hingga 11. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit sahaja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjadi dari orang-orang yang soleh. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali akan melambatkan kematian seseorang apabila sampai ajalnya. Dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Setelah tiba di kampung akhirat, kita akan tidak berpeluang untuk berpatah balik bagi mendapatkan bekalan dengan melakukan amal soleh, kerana ia tidak mungkin berlaku seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 12. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar,
maka kembalikan kami ke dunia supaya kami dapat melakukan amal soleh. Sesungguhnya kami telah percaya dan yakin. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagaimana dengan keperluan bekalan balik kampung yang kekal abadi di akhirat nanti? Berapa banyak bekalan yang dibawa, dan adakah ianya mencukupi? Seandainya kurang, maka peluang untuk menambah bekalan semasa hidup masih ada. Tetapi setelah ajal menjelma, peluang sudah tiada lagi. Ada juga yang pulang membawa bersamanya bebanan berupa dosa-dosa yang menyebabkan kita diseksa dan diazab kerana keingkaran untuk mentaati perintah yang disuruh, serta pelanggaran terhadap sesuatu tegahan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat juga mereka yang membawa bekalan yang banyak kerana kuatnya beramal, tetapi kemudiannya jatuh bankrupt. Bekalannya habis untuk membayar hutang, bahkan hutangnya semakin bertambah kerana terpaksa menanggung hutang orang lain. Ini disebabkan kerana semasa di dunia dahulu suka mengata, mengumpat dan mencaci orang lain. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Qalu, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'." Faqala, "Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad shatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhiza min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar." Tahukah kamu sekalian siapakah dia muflis yang bankrupt itu? Para sahabat menjawab, "Di kalangan kami, orang muflis itu ialah seorang yang tidak mempunyai dirham atau harta benda." Nabi bersabda, "Muflis dalam kalangan umatku ialah seseorang yang kelak di hari kiamat datang lengkap dengan membawa pahala ibadah solatnya, puasanya dan zakatnya, namun dia juga membawa dosa berupa makian pada orang ini, menuduh yang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah yang ini, serta memukul orang ini. Lalu diberikanlah kepada orang ini sebahagian pahala kebaikannya, dan juga kepada yang lain sebahagian pahala kebaikannya. Maka apabila segala kebaikannya sudah habis, sebelum semua dosanya dapat diselesaikan, maka diambil pula dosa-dosa mereka itu semua, lalu ditimpakan kepada dirinya, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka." Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati sekalian, dunia ibarat tempat bercucuk tanam, akhiratlah tempat memetik hasilnya. Oleh itu, pergunakanlah peluang yang ada semasa hidup di dunia dengan melakukan amalan kebaikan untuk dijadikan bekalan. Ingatlah sebaik-baik bekalan, iaitu takwa kepada Allah dengan mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah, dan hendaklah kamu membawa bekal dengan secukupnya, kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa, dan bertakwalah kepadaku, wahai orang yang berakal. Sesungguhnya amalan kita akan menjadi teman setia. Setelah kita mati, ia akan menjadi bekalan di akhirat nanti. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yasba'ul mayyita salasatun wa yarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahidun yasba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Mayat itu akan diiringi oleh 3 perkara. Yang 2 akan kembali, sedang yang 1 terus menyertainya. Ia diiringi oleh keluarganya, hartanya dan amalnya. Harta dan keluarganya akan kembali, sedang amalnya akan terus tetap bersamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, mengakhiri khutbah ini, beberapa peringatan dan pengajaran digariskan agar dapat menjadi panduan kita bersama. Yang pertama, ketahuilah bahawa kehidupan di dunia tidak kekal. Oleh itu kita perlu membuat persiapan sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal di akhirat. Seperti mana kita perlu membawa bekalan ketika balik kampung. Kedua, sedarlah bahawa penyesalan di saat menghadapi kematian tidak akan memberi apa-apa kesan baik bagi kehidupan di akhirat. Ketiga, umat Islam hendaklah menjauhi perbuatan mengumpat, memaki, membuat tuduhan palsu, menyeksa dan membunuh, kerana ianya boleh menghapuskan pahala di samping menanggung dosa mereka yang dijadikan mangsa. Keempat, umat Islam hendaklah sedar bahawa sebaik-baik bekalan ialah taqwa, iaitu mematuhi segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya yang menjadi sebab kita beroleh pahala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik, yakni derhaka. Tidaklah sama ahli neraka dan ahli syurga. Ahli syurga lah orang-orang yang beroleh kemenangan, yakni mendapat segala yang diingini. Surah Al-Hajj ayat 18 hingga 20. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.